Tetapi ini beza orang Melayu. Melayu ni, kepiawaian orang Melayu dalam mencari dan memilih pemimpin tidak boleh diragui keberkesanannya. Sebab saya cerita di awal tadi, kita kan tamadun raja kita lama. Daripada kerajaan Funan, Champa, Langkasuka, bagai-bagai, menyebabkan kita pandai memilih pemimpin. Ada satu ungkapan rantaian syair saya nak kongsikan dengan tuan-tuan malam ini. Dia panggil syair nasib Melayu. Syair nasib Melayu ini syair lama, dikumpul kembali oleh Allahyarham Tenas Afendi tahun 1990. Syair ini dia susun selepas kejatuhan Kesultanan Melayu di sepanjang tebing Sungai Muar. Tadi saya ceritakan, lepas Melaka jatuh, Sungai Johor jadi pusat pemerintahan Kesultanan Melayu. Zaman itu Kesultanan Melayu ramai, tapi semua jatuh kerana bergaduh. Sultan yang pertama, Sultan Alauddin Rakyat Shah. Dia Sultan Melaka yang ketujuh, mangkat diracun dan dia mangkat di Paguh tahun 1488. Makamnya masih ada sampai sekarang di Paguh. Tuan-tuan pergi ke Paguh, Masjid Sultan Alauddin namanya, ada makam Sultan Alauddin. Dia mangkat difitnah, mangkat diracun dan difitnah. Zaman itu pembesar istana dia bergaduh sesama sendiri. Zaman Sultan Alauddin Rakyat Shah ini. Akhirnya tuanku, adalah orang rekomen dia kahwin dengan Tun Senaja. Tun Senaja ni anak Tun Ali, bendahara Melaka yang keempat. Tun Ali ni dia bukan Melayu. Tun Ali ni nama sebenar dia Bendahara Serinara Diraja Biraja Banua Kaling Manipurindam. Dia India. Dia ni anak kepada Baginda Manipurindam, orang kaya dari India, kahwin dengan Tun Rana Sendari binti Serinara Diraja Tun Pepati Besar. Jadi dia meninggal tahun 1456, digantikan oleh Tun Perak. Anak dia kahwin dengan Sultan Alauddin. Dan zaman tu orang Melayu, dia ada satu perangai, dia terlampau raih orang luar. Dia terlampau menganggung-anggungkan sangat orang luar. Kan orang kita kalau sambut tetamu luar biasa. Senja gemilang, bayu pepuput, gogor kenanga, celah jerami. Besar hati kami menyambut tuan datang ke kampung kami. Capung, suka sangat. Orang putih datang, kita suka. Portugis datang, kita suka. Batu kecubung, warna ungu, ditatah belian, batu bermutu. Adat kami menyambut tetamu, hamparkan tikar, lebarkan pintu. Macam-macam lah. Jadi lepas pada tu, tuanku Sultan Alauddin, dia lantik dua orang jadi pegawai khas dia. Seorang nama Hang Siak, seorang nama Hang Isap. Dia lantik jadi sulit dia. Jadi pembesar-pembesar istana marah. Ini mana punya orang kau lantik jadi penasihat ni? Kami ni yang dah lama daripada akar umbi bekerja siang malam pagi petang. Tiba-tiba time nak lantik penasihat, engkau mana mari punya penasihat. Jadi berlaku komplot antara Raja Ahmad, Bendahara Seri Maharaja, Tun Senaja, isteri yang kedua tadi, dengan Raja Mahmud, anak kepada Tun Senaja, campur dengan Raja Merlang. Raja Merlang ni adik Tun Senaja. Komplot nak melantik masing-masing anak dia jadi raja. Jadi Tun Senaja, dia lantik anak dia Raja Mahmud jadi raja, dia tendangnya Raja Munawar. Raja Munawar ni anak sulung almarhum Sultan dengan Raja Fatimah, Melayu betul. Jadi bermulalah sejarah darah Sultan Melaka ada darah India ketika itu. Itu sejarah dia. Dia nak tolak anak dia jadi pemimpin. Bergaduh. Akhirnya bertumbuk dan berbunuhan. Sampailah kepada Sultan Tebing Sungai yang terakhir, Sultan Abdul Jalil Rakyat Shah yang keempat. Mangkat dibunuh juga. Di mana? Di Kuala Pahang. Yang bunuh dia Nakhoda Laksmana Nakhoda Sekam. Kononnya cerita fitnah, Sultan Abdul Jalil nak bina kerajaan daripada Pahang, nak serang Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah ataupun raja kecil yang ketika itu menambalkan dirinya sebagai Sultan Johor yang ke-12. Jadi kerana perebutan kuasa, fitnah memfitnah, pancas memancas, akhirnya berbunuh-bunuhan. Sejarah ini berulang balik ataupun tidak? Berulang lah. Cuma sekarang tak berbunuh-bunuh ya.
Kalau boleh berbunuh, lama dah berperang kita ni. Tak boleh nak membunuh je. Dulu mereka tak larat nak bergaduh-gaduh. Kira berasap kerih, kira berlawan je lah. Cari tengah hutan mana-mana, kita berlawan dulu. Berlawan dalam kem plekat pun ada. Silat dalam kem plekat, macam-macam. Lepas itu tuan-tuan, jangan ulang sejarah ini. Habis itu syair nasib Melayu, dia buat cerita tentang itu. Orang tu dulu disebut, pilih-pilih tempat mandi, pertama teluk, kedua pantai. Pilih-pilih tempat menjadi, pertama elok, kedua pandai. Kalau nak cari pemimpin, pertama biarlah elok, yang kedua biarlah cerdik sikit daripada rakyat. Jangan lebih bodoh oleh kita pula lah. Imam kalau lebih bodoh oleh makmum, macam mana nak semayang? Makmum pula berlegur je. Letih. Daripada Fatihah sampai rukuk, semua imam betul kan? Tak betul macam tu. Imam mesti lebih cerdik daripada makmum. Pemimpin mesti cerdik daripada rakyat. Sampai orang tua-tua dulu dia kata, kau kalau nak cari pemimpin, cari pemimpin yang ada 3 perkara: bobot, bibit, bebet. Bobot, bibit, bebet. Pertama sekali, bobot. Apa makna bobot? Bermutu. Pemimpin bukan sekadar kerjanya menyempurnakan tugas-tugas seremonial, bukan sekadar dijemput acara kerajaan. Pemimpin bukan kerja dia potong riben, potong belon, pukul gong, tarik langsir. Itu bukan kerja pemimpin. Pemimpin ni dia diberikan kepercayaan, diberikan kekuasaan, diberikan beban berat, diberikan tanggungjawab, yang diikat janji dan sumpah, yang disimpan petua amanah, yang dikemukakan oleh rakyatnya, yang dimuliakan oleh kaumnya, yang didudukkan pada patutnya, yang ditegakkan pada layaknya, yang dikukuhkan dengan adatnya, yang ditinggikan dari orang banyak, yang didahulukan dari orang ramai, yang diutamakan dari orang biasa. Bagaikan kayu besar di tengah padang, rimbun daunnya tempat berteduh, kuat dahannya tempat bergantung. Yang jauh mula nampak, yang dekat mula bersua, tingginya menahan angin, rendahnya menahan lapar, cerdiknya penyambung lidah, beraninya pelapis dada, alimnya tempat berfatwa, bijaknya tempat beramanah, sabarnya tempat kita mengadu, adilnya tempat bertimbang, benarnya tempat berpijak, bijaknya tempat berguru, teladannya tempat meniru. Pemimpin kalau karam di laut jadi pelampung, panas di darat jadi penaung, basah di hilir jadi penudung, patah di hulu jadi penyambung. Itu kerja pemimpin. Bukan sekadar potong reben. Reben pengusi JKK pun boleh buat. Imam surau berhenti merasmikan. Itu bukan kerja pemimpin. Pemimpin ni dia ada budiman dia. Pemimpin ni dia bertaring tapi tak mengekah, berkuku tapi tidak mencakar, berpengetahuan tidak membodohkan, berani tidak melesi, besar tidak melendan, bertaji tidak memupu. Ini pemimpin. Orang Melayu taruh piawaian dia. Yang kedua, pemimpin mesti bebet. Bebet ni kalau bahasa Jawa bebedan, penampilan. Pemimpin kena ada segak dia, ada cara berjalan dia. Pemimpin ni biarlah orang yang bertenaga, orang yang sihat. Patut awak YB awak melawat rakyat di hospital ni, rakyat pula melawat YB di hospital. Tak berapa betul. Ini contoh saja, contoh. Ini kita pula rombongan ke hospital melawat yang berhormat, tak boleh. Tapi yang berhormat kalau sakit jarang cerita ke orang, dia sakit seorang-seorang ni. Dia tak berani, takut pelihara kecil. Dia tak nak. Sakit macam mana boleh diam. Padahal demam tu, dia buat bodoh. YB besok jarang cerita dia sakit. Sebab orang tu dah ngira-ngira siapa nak mengganti YB tu dah kira lah. Tapi jaranglah berlaku kita melawat YB di hospital. Yang ketiga, pemimpin ni bibit. Bibit ni keturunan. Tuan-tuan, bukanlah kita nak menafikan orang yang baru nak up jadi pemimpin. Tak menafikan. Tapi keturunan ni ada peranan. Orang kalau keturunan dia keturunan memimpin, insya-Allah darah daging tu ada. Keturunan ni dia ada kena-mengena dengan watak perwatakan kita. Kat mana kita lahir, siapa mak bapak kita. Sebab acuan bulat takkan membentuk kuih 3 segi. Acuan bulat, kuih pun bulat. Pemimpin dia ada darah daging. 3 ta orang panggil, tahta, harta, wanita. Semua ada kaitan keturunan. Orang nikah ramai sebab keturunan dia nikah ramai. Biasanya dia tu ada darah daging. Orang kaya, keturunan dia biasa kaya-kaya. Tuan-tuan, kaya pun ada keturunan. Kita kalau tak pernah kaya,
Jangan usaha-usaha, belum tentu jadi kaya. Macam kawan-kawan kita masyarakat Cina, orang Cina ni tuan-tuan, kenapa dia kaya? Keturunan dia kaya. Di Malaysia, keturunan Cina keluarga ada berapa? Tan Chan Chin, Kuan Guan Ho, Wee Wing Eng, Wong Kan Kim, Ling Ong Heng, Goh Gok Ko, Teo Cheong Chu. Itu family Cina. Dalam laporan, kita Melayu tak ramai family. Kita Jawa, Bugis, Banjar, Boyan, Kampar, Kelinci, Mendeling, Melangkabau, Garu, Johor Riau. Jawa pun pecah tak banyak lah. Jawa adalah pecah-pecah. Ono, Coroko, Doto Sawalo, Podo Joyongo. Adalah sikit-sikit Magelan, Banjumas, begitu sajalah. Bugis agak Gareba, Memaling, Silaung, Bajaji, Badaceng, Muar, begitu saja. Tapi Cina dia banyak. Dan dia setiap keluarga kaya. Keluarga Lim paling kaya, 12.27 bilion. Aset keluarga Lim saja. Kalau keluarga belah Li, 8.6 bilion. Dia ada, majalah Forbes keluarkan keluarga-keluarga kaya di Malaysia. Kita kaya, pemimpin, semua ada kaitan dengan keluarga.